Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilman nafi'a warzuqni fahman wasi'a. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bi khair. Alhamdulillah. Pertamanya marilah kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya, dengan nikmat yang begitu banyak sekali Allah Taala limpahkan kepada kita. Marilah sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat yang banyak ni. Mudah-mudahan Allah Taala menambahkan lagi nikmat kepada kita. Man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'alim. Siapa dia yang bersyukur, maka bahawa sesungguhnya dia bersyukur di atas diri dia sendiri. Tapi siapa dia yang kufur dengan nikmat Allah SWT, Allah SWT itu maha kaya. Ghaniyun 'anil 'alamin, maha kaya, tak berkehendak kepada semua alam ni. Jadi alhamdulillah, malam ni kita akan sambung kembali sesi kuliah kita daripada kitab Irsyadul Ubad, yang mana menyatakan tentang akidah, pegangan kita berkenaan dengan tauhid, pegangan kita seperti mana yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti mana akidah ahli sunnah wal jamaah, sebagaimana akidah para salafus soleh sejak daripada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertitik baris daripada sahabat-sahabat, tabi'in hingga kepada zaman kita di akhir zaman, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Taala memberi rahmatkan sepenuhnya kepada kita, insya-Allah. Malam ini kita akan sambung kembali berkenaan dengan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana semalam dia beritahu kepada kita kena i'tiqad yang bahawasanya sahabat-sahabat ni, mereka ni mempunyai martabat kelebihan yang tersendiri di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga di sisi Allah SWT. Habis itu kalau sahabat kita kena panggil radhiyallahu anhu. Kalau para sahabat belakang dia kita akan tambah dengan radhiyallahu anhu, berdoa dengan radhiyallahu anhu. Sempena Allah Taala dah iktiraf mereka dalam Quran. Radhiyallahu anhu wa radu an. Zalika liman khashiya rabbah. Inilah adalah ayat yang ditujukan kepada para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Mereka inilah yang Allah Taala redha kepada mereka dan mereka redha kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana bahawa ni turutan, mengikut turutan, mengikut turutan martabat yang paling tinggi di antara para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar, Uthman, kemudian Ali Al-Murtada. Ini adalah yang mana mereka inilah yang menjadi khalifah, pengganti kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Yang mula-mula khalifah Abu Bakar As-Siddiq, kemudian khalifah Umar Al-Faruq, kemudian Sayyidina Uthman Ibn Affan, kemudian yang terakhir ialah Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Yang mana mereka ni, khalifah yang empat ni mempunyai pertalian yang rapat dengan Nabi SAW. Iaitulah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan Sayyidina Umar adalah mertua kepada Nabi SAW, yang mana Nabi SAW mengahwini kedua puteri Sayyidina Umar dan juga Abu Bakar As-Siddiq, itu Siti Aisyah dan Siti Hafsah. Demikian juga Sayyidina Uthman dan Sayyidina Ali karramallahu wajhah, keduanya adalah menantu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Bila-bila lagi Sayyidina Ali, dia sepupu Nabi dan juga menantu kepada puteri kesayangan Rasulullah, iaitu Fatimah Az-Zahra. Demikian juga para sahabat yang lain, mereka mempunyai kelebihan martabat yang lebih kurang di antara para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana mereka ni, para sahabatnya, kita haram bagi kita mencela dan menghina mereka seperti mana yang dilakukan oleh orang-orang Syiah. Orang yang berfahaman Syiah, wajib bagi mereka ni mencela para sahabat Nabi, terutama Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Uthman, sebab mengambil khalifah daripada Rasulullah. Patutnya mereka kata selepas Nabi wafat tu yang menjadi khalifah Sayyidina Ali, bukan Sayyidina Abu Bakar tu. Kena Sayyidina Ali. Menyatakan yang bahawasanya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman tu mereka adalah kufur, na'udzubillah min zalik. Ini adalah kenyataan-kenyataan ataupun tuduhan-tuduhan
yang haram, yang kadang-kadang boleh membawa kepada jatuh kufur seseorang itu. Sebab umpama mereka yang mengatakan Abu Bakar ini bukan sahabat, sedangkan Abu Bakar adalah sahabat dengan nas daripada Al-Quran itu sendiri. Ketika mana Nabi SAW berada di Gua Sur ketika peristiwa hijrah, Allah SWT sebut idhuma fil ghar idh yaqulu li sahibih, ketika berkata Rasulullah kepada sahabatnya. Sahabat tu kena kepada Sayyidina Abu Bakar. Maka di sini nas yang menyatakan Sayyidina Abu Bakar adalah sahabat Nabi SAW. Siapa dia yang mengingkari Abu Bakar itu sahabat Nabi, maka jatuh kekufuran dia sebab menyalahi nas daripada Al-Quran yang menyatakan Sayyidina Abu Bakar itu adalah sahabat Nabi SAW. Habis. Dia kata sini, kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan daripada tabi'in yang mengikut bagi mereka itu sahabat dengan kebajikan hingga hari kiamat, dan daripada kami serta mereka itu dengan rahmat engkau ya Arhamar Rahimin. Jadi sahabat-sahabat yang mengikut para sahabat tu dipanggil tabi'in. Orang yang mengikut para sahabat dipanggil tabi'in. Orang yang tak jumpa dengan Rasulullah tapi hanya berjumpa dengan sahabat dipanggil tabi'in. Walaupun mereka hidup di zaman Rasulullah, walaupun mereka beriman kepada Rasulullah di zaman Nabi masih hidup, seperti mana kita cerita semalam berkenaan dengan Uwais Al-Qarni. Dia hidup di zaman Rasulullah tapi tak pernah jumpa Rasulullah. Sebabnya dia jaga mak dia yang sakit, maka dia tak sempat nak jumpa Rasulullah sampailah Rasulullah wafat. Maka dia panggil tabi'in. Maka tabi'in juga mempunyai kelebihan yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian juga mereka yang mengikut tabi'in dia panggil tabi'in. Orang yang mengikut kemudian tu dia panggil tabi'in. Hafallah ke akhir zaman. Kita ni dah berapa kali tabi'in dah. Kita ikut tok guru kita, tok guru kita ikut tok guru dia ikut tu. Siapalah bertitih baik kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ilmu yang kita dapat pada hari ini adalah ilmu yang sanadnya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan mereka ni semua dia kata dengan kebajikan hingga hari kiamat. Dan kami juga, kata pengarang dia berdoa, kita semua ni yang baca kitab dia, yang pengarang yang mengarang kitab ni kata serta mereka itu sahabat dan tabi'in dengan rahmat engkau ya Arhamar Rahimin. Ini adalah doa daripada pengarang kitab. Mudah-mudahan kita semuanya mendapat rahmat Allah SWT sebagaimana para tabi'in dan para sahabat. Kata musannif lagi, dia kata ketahui olehmu hai orang yang berkehendak kemenangan dunia dan akhirat, yang dibukakan mata hatinya dengan nur yakin bahawasanya adalah jalan yang menyampaikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu mengikut penghulu kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada tiap-tiap kelakuannya Nabi kita dan amalnya Nabi kita, dan ialah tempat ikutan segala yang mengikut dan imam bagi segala orang yang dapat penunjuk. Dia kata sini, dia kata ketahui olehmu hai orang yang berkehendak kemenangan, orang yang nak kepada kejayaan. Ada khitab ni dituju kepada kita, pengarang tuju kepada kita yang baca kitab dia ni. Kalau kita nak kepada kejayaan, kemenangan dunia akhirat, yang dibukakan mata hatinya dengan nur yakin, yang dibukakan mata hati kita dengan cahaya keyakinan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala buka kita yang baca kitab dia ni, buka mata hati kita yakin dengan cahaya keyakinan. Yakin ni yakin dengan apa hak dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak ragu-ragu. Kadang-kadang tu kita baca kitab, kadang-kadang tu kita mendengar orang mengajar, tapi hati kita masih lagi ragu-ragu dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masih lagi was-was dengan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, masih lagi kabur dengan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tak nak jadi golongan tersebut. Kita nak jadi golongan setiap apa yang Rasulullah khabar, masuk je dalam telinga kita apa hak Nabi bagi tahu, apa hak Nabi berkhabar, apa hak Nabi menceritakan kepada kita, kita yakin terus. Kita yakin terus dengan sepenuh keyakinan itu adalah benar. Sebab Nabi tak akan bercakap benda yang pelawak, benda yang menipu, benda yang dusta, benda yang benda yang ngarut.
Ya. Benda yang fantasi tak. Nabi akan sebut benda hak betul, hak realiti akan datang. Cuma kita je tak tempuh lagi. Mudah-mudahan kita termasuklah dalam golongan yang berkeyakinan seperti demikian. Apa yang dia nak beritahu? Dia kata bahawasanya adalah jalan yang menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu ialah mengikut penghulu kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu dia bagi anak kunci dah. Kita nak sampai kepada Allah Ta'ala tu macam mana? Maksudnya kita bila kita mati, bila kita di akhirat kelak, kita boleh berjumpa dengan Allah Subhanahu Ta'ala, kita boleh tengok zat Allah Ta'ala, kita boleh masuk syurga Allah Ta'ala, kita boleh dapat nikmat dalam syurga, tak kena seksa, tak kena azab daripada Allah Subhanahu Ta'ala. Macam mana cara dia? Dia kata ialah mengikut penghulu kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah kunci kejayaan, kunci kemenangan kita di dunia akhirat. Iaitulah kita kena ikut akan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nak ikut benda, dia kata ikut pada tiap-tiap kelakuannya Nabi kita, penghulu kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan amalnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ikut belaka. Apa hak Nabi buat, apa hak Nabi bertutur, apa amalan hak Nabi kerjakan, kita ikut belaka. Jangan banyak soal-soal sebab benda kena buat gini, sebab benda kena buat gini. Setiap apa yang Nabi buat kita kena ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita dah beritahu dalam siri-siri kuliah kita sebelum ni, sunnah Nabi ada dua bahagi. Yang pertama sunnah wajib, sunnah wajibah, sunnah yang wajib kita kena ikut. Dan yang bahagian kedua sunnah sunat, mandubah, sunat. Sunnah yang sunat kita ikut. Sunnah yang wajib banyaklah. Semayang fardu berjemaah, semayang Jumaat, tengok puasa di bulan Ramadan, semua Nabi buat belaka tu. Ada kalanya sunnah tu sunnah mandubah, sunnah yang disunatkan kita buat, seperti pakai serban, Nabi taruh janggut, Nabi pakai celak, dah banyak lagi lah sunnah-sunnah Nabi yang kita kena ikut. Seboleh-bolehnya setiap apa yang Nabi buat, sama ada sunnah tu sunnah wajibah ataupun sunnah mandubah, kita kena ikut belaka. Kita kena tiru belaka cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah kunci, anak kunci kepada kejayaan kita di dunia dan akhirat. Kunci untuk kita berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kunci untuk kita duduk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat kelak. Itu kunci dia. Mengikut apa yang Nabi buat, sama ada kelakuan dia ke ataupun amalan dia. Dan ialah Nabi kita, penghulu kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tempat ikutan segala yang mengikut. Nabi kita lah sebagai rujukan kita. Semua ulama-ulama, semua para alim ulama, orang soleh, semua ikut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan imam bagi segala orang yang dapat penunjuk. Nabi kita lah sebagai imam. Imam ni orang yang kita ikut. Contoh, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, uswatun hasanah. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh adalah pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu uswatun hasanah. Maksudnya qudwatun hasanah. Ikutan yang baik, yang paling baik. Paling baik kita nak ikut dari segi kehidupan, corak kehidupan, cara makan, cara nak bergaul dengan keluarga, cara nak bergaul dengan masyarakat, cara nak bergaul dengan sanak saudara, sahabat-sahabat, cara nak bergaul dengan anak bini. Tak adalah hak paling baik selain daripada apa yang Nabi buat. Dengar. Habis itu Nabi ni menjadi uswah, iaitu qudwah, ikutan kita. Dan ialah penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu pintu yang membukakan keredaan Allah dengan rahmatnya Allah. Nabi kita tu adalah pintu. Bila pintu, kalau kita nak masuk rumah, kalau tak ada pintu, tak boleh nak masuk.
Rumah ni kalau tak ada pintu, kita tak boleh nak masuk. Kita boleh masuk ke dalam rumah, sebuah rumah tu melalui pintu. Tak kira lah pintu depan ke, pintu belakang ke, pintu kiri ke, pintu kanan. Asalkan pintu, kita boleh masuk. Demikian juga pintu yang membukakan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita nak dapat redha Allah Taala, kita nak suruh Allah Taala suka kepada kita, kita nak suruh Allah Taala gembira dengan kita, kita nak suruh Allah Taala kasih sayang kepada kita, ialah melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu sebagai pintu yang membukakan redha Allah Subhanahu Wa Taala. Caranya macam mana? Kita ikut apa yang Nabi buat. Kita ikut apa yang Nabi amalkan, kita ikut apa yang Nabi kerjakan. Itu cara dia untuk kita mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tiada jalan yang menyampaikan kepada Allah melainkan dengan dia penghulu kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada jalan, tak ada lorong, tak ada terowong yang boleh menyampaikan kita, menghampirkan kita, mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala melainkan dengan cara kita ikut cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam mana cara Nabi? Tapi itu kita kena belajar. Tengok dalam hadis-hadis Nabi, belajar hadis-hadis Nabi, belajar sirah-sirah yang disebutkan oleh para ulama. Kita kena belajar tu. Caranya kita kena belajar barulah kita tahu Nabi ni macam mana, cara hidup bergaul dia dengan orang tua macam mana, cara bergaul dengan budak-budak macam mana, cara Nabi bergaul dengan anak isteri dia macam mana, cara Nabi bergaul dengan orang tua macam mana, masyarakat dia macam mana, bersosial macam mana. Tu semua cara-cara yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana cara-cara ataupun Nabi sallallahu alaihi wasallam tu sendirilah yang menjadi jalan cara untuk kita sampai hampir dekat kepada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Walhasilnya, kesimpulannya, orang yang tak ikut cara Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang lebih berkiblatkan cara barat, cara orang kafir, cara orang Kristian, cara orang bukan Islam, mereka mementingkan hidup cara moden, tapi bukan cara Islam. Ikut orang kafir, ikut orang putih, ikut orang yang bukan Islam. Mereka ni jauh daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Memang dari segi dunia kita nampak moden ni dia. Style orang putih belaka, cara makannya, cara berpakaiannya, cara berjalannya, macam Mak Saleh dah. Tapi atas dunia lah mereka boleh berbangga sahaja, tapi di akhirat kelak mereka jauh daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tidak ada cara, tidak ada jalan, tidak ada cara yang boleh mendekatkan, menghampirkan kita kepada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala kecuali dengan cara yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam mana kita nak tahu cara Nabi sallallahu alaihi wasallam? Adalah cara kita kena belajar mengaji. Habis tu kita kena belajar sejarah-sejarah Nabi, sirah-sirah Nabi. Kita kena belajar hadis-hadis Nabi. Kita kena belajar perkara yang ditunjukkan oleh para ulama melalui kitab-kitab karang-karangan mereka. Itulah penting kita belajar ilmu agama ni, sebab kita nak hidup dengan cara yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tiada masuk kepadanya kepada keredaan Allah melainkan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tak akan dapat masuk keredaan Allah Taala, kita tak akan dapat masuk ke dalam rahmat Allah Subhanahu Taala, kita tak akan masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu Taala kecuali kita akan masuk melalui cara yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun di atas dunia orang paling bijak, paling hebat, paling cerdik, tapi kalau tak ikut cara Nabi, dia tak akan masuk syurga. Dia tak akan dapat rahmat Allah Subhanahu Taala. Dia tak akan dapat nikmat Allah Subhanahu Taala, bahkan tak dapat
nak melihat zat Allah Subhanahu taala di hari akhirat. Nauzubillah min zalik. Kita minta jauh daripada golongan tersebut. Mudah-mudahan walaupun kita amalan ni tak berapa banyak, tapi sebab kita ikut cara Nabi sallallahu alaihi wasallam, dapatlah sekiranya di akhirat kelak kita dapat berdamping diri dengan Allah Subhanahu taala, dapat masuk syurga Allah taala, dapat berjiran dengan Allah Subhanahu taala. Seperti firman Allah taala, wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min, wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu. Maksudnya, dan barang siapa berkehendak menuntut, dan barang siapa berkehendak, yakni mencari, menuntut akan yang lain daripada agama Islam. Cari itu akan agama. Tu. Agama tu maksudnya cara hidup. Siapa dia yang mencari cara hidup, cara hidup yang selain daripada cara Islam, nak hidup cara orang putih lah, moden sikit, mewah sikit, nak hidup cara orang Cina lah, nak hidup cara orang Cina berniaga macam mana dia orang berniaga. Kalau ikut cara Islam tak apalah. Kalau ikut cara menipu, orang Cina berniaga kan, untung sama, kaya sama, sebab mereka menggunakan cara yang bukan Islam. Kita ikut cara dia, cara hidup dia orang, cara hidup orang Kristian, cara hidup orang Barat, cara hidup orang bukan Islam. Cari cara hidup yang selain daripada agama Islam, selain daripada cara hidup yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa Allah Taala kata? Falan yuqbala minhu, maka tidak diterima, maka tiada diterimakan daripadanya. Tak terima. Allah Taala tak terima orang yang hidup cara bukan Islam, cara Barat, cara orang kafir, cara orang Cina, cara orang Hindu. Kita hidup cara macam dia orang ni, kita buat cara hidup kita, maka Allah Taala tak terima cara itu. Bermaksud mana Allah tak terima? Maksudnya Allah Taala tak akan iktiraf orang tu sebagai hamba dia. Allah Taala tak akan masukkan orang tu ke dalam syurga di hari akhirat. Duduk atas dunia tak apalah, duduk atas dunia yang sementara ni tak apalah, dia duduk dalam mewah, duduk dalam sedap. Tapi akhirat kelak Allah Taala akan campur dia dalam ke dalam neraka dia. Nauzubillah min zalik. Itulah musibah bagi orang yang mencari Islam itu sebagai, orang yang mencari selain daripada agama Islam itu sebagai cara hidup dia orang. Sekarang ni macam-macam kan, nak cara hidup bebas lah, pluralisme, liberalisme, tu nak cari hidup bebas. Agama-agama Islam juga, tapi tak nak pakai tudung. Agama-agama Islam juga, tapi nak pergaulan bebas, tanpa hak. Tak nak panggil pengasingan lelaki di antara lelaki-lelaki dan perempuan, nak bercampur, nak hidup bebas, ikut suka nak buat benda. Maka orang ni cari cara hidup selain daripada cara agama Allah, selain daripada cara agama Islam, cara selain daripada yang dibawa oleh Nabi SAW. Orang ni Allah Ta'ala tak terima, dengan maksud Allah Ta'ala akan humbankan dia di akhirat kelak ke dalam neraka dia. Na'udzubillah. Dan lagi firman-Nya Allah Ta'ala, zalika bi anna Allaha maula allazina amanu wa anna al-kafirina la maula lahum. Allah Ta'ala kata, zalika bi anna Allaha maula allazina amanu wa anna al-kafirina la maula lahum. Bermula demikian itu dengan bahawasanya Allah Ta'ala Tuhan yang memerintahkan bagi segala mereka yang percaya mereka itu. Bermula demikian itu dengan bahawasanya Allah Ta'ala Tuhan yang memerintahkan bagi segala mereka yang percaya mereka itu. Mereka yang percaya ini maksudnya mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu Ta'ala. Kita kena ingat, kita orang yang beriman kepada Allah Ta'ala, kita orang yang Islam, kita orang yang beriman, yang percaya kepada Allah SWT, kita kena ingat maula kita, tuan kita, tuan kita, big boss kita ialah Allah SWT. Orang yang beriman, big boss dia, tuan dia Allah Ta'ala. Jadi bila kita tahu
Tuhan kita Allah SWT, setiap apa yang kita buat, Allah Ta'ala akan aturkan. Allah Ta'ala akan perintahkan apa yang kita buat. Allah Ta'ala akan aturkan setiap. Habis tu kita jangan bimbang rezeki kita. Jangan bimbang apa yang akan berlaku di hari akan datang. Aku ni tak ada CJ, sekolah tak habis, macam mana nak hidup akan datang. Kata tak boleh hidup, tak pakai sampai tahap tu. Sebagaimana saya pernah dengar, mereka kata orang yang belajar ilmu agama ni, tak ada CJ dengan tak ada CJ ni, dia tidak ada masa hadapan yang cerah. Kemungkinan besar masa hadapan dia orang ni gelap, hidup miskin, merempak. Saya tak pernah tengok lagi orang yang belajar ilmu agama, dia merempak tepi jalan, tepi kaki lima, minta sedekah. Tak pernah. Tak pernah lagi orang yang belajar ilmu agama ni merempak di tepi jalan, minta sedekah, pakai baju cari robek, tu rumah tak ada. Tak pernah orang yang belajar ilmu agama sedemikian. Allah Ta'ala jamin. Sebab orang yang belajar ilmu agama, dia yakin yang bahawasanya dia orang ni ada bi'bah dia. Bi'bah dia iaitu Allah Subhanahu Ta'ala yang akan mengaturkan perjalanan mereka. Okay. Dan bahawasanya segala orang yang kafir itu tiada Tuhan yang memerintahkan bagi mereka. Wa anal kafirina la maula lahum. Dan bahawasanya orang kafir itu la maula lahum, mereka ni tidak ada big boss. Maksudnya mereka ni merempak. Orang kafir ni sebab itu Tuhan tak jamin rezeki mereka. Tuhan tak cakna mereka. Tuhan tak iktiraf mereka. Sebab mereka ni tak beriman kepada Allah SWT. Habis tu kita orang Islam, kita yang beriman kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala cakna sangat, prihatin dengan kita. Allah Ta'ala dia kasih sayangnya, dia atur perjalanan hidup kita. Dia tak, dia kalau dia bagi sikit-sikit kesusahan tu, nak uji kita je. Nikmat dia bagi, macam-macam dia bagi pada kita. Berbanding dengan orang kafir, walaupun orang kafir hidup senang atas dunia ni, mereka tetap merempak sebenarnya. Mereka ni bukan di dalam perhatian Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tak cakna pun, tak hirau pun pada mereka. Walaupun mereka hidup mewah atas dunia, tapi akhirat kelak tengoklah. Akhirat kelak, Allah Ta'ala akan pandang mereka dengan pandangan yang hina. Allah Ta'ala akan pandang mereka dengan pandangan yang murka, pandangan yang marah. Habis tu Allah Ta'ala campur selalu mereka ni, orang yang kafir, ke dalam neraka Allah Subhanahu Ta'ala. Jadi bersyukur kita termasuk dalam golongan orang yang beriman. Mudah-mudahan kita ni ditilik, dipandang, ditengok oleh Allah Ta'ala dengan pandangan rahmat, kasih sayang, prihatin daripada Allah Subhanahu Ta'ala. Sebab apa? Sebab kita beriman kepada Allah. Kita ikut apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Kita ikut apa yang dibawa ajaran oleh Nabi, iaitu agama Islam ni. Berbanding dengan orang kafir, orang tak ikut aturan Allah Ta'ala. Mereka ni tak dipandang langsung oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia kata, maka tiap-tiap kebajikan, sungguhnya hasillah ia tiap-tiap kebajikan daripada buat mengikut akan dia. Dan tiap-tiap kejahatan, sungguhnya sebab menyalahi dan bid'ah, mengada-ngadakan yang tiada ada pada sunnah Nabi SAW. Dia kata, maka tiap-tiap kebajikan, sungguhnya hasillah ia tiap-tiap kebajikan daripada buat mengikut akan dia, akan Nabi SAW. Setiap perbuatan kebajikan yang kita buat, dia hasil hasil apa yang kita buat daripada amalan kebajikan tu, hasil ajaran Nabi SAW. Maksudnya setiap apa yang Nabi buat, kalau kita ikut, akan dapat pahala. Walaupun benda tu benda kecil je. Misal kata sunnah mengerak kuku. Kerak kuku, walaupun kecil, kerak kuku ni amalan dia. Ikut sunnah Nabi SAW, maka pahala kita akan peroleh. Pahala tu, kalau Allah Ta'ala nak beri pahala besar ke kecil pada kita, nak kata yang dapat pahala, walaupun benda amalan tu kecil. Walaupun amalan tu kecil. Kita mandi, mandi di pagi Jumaat ataupun di hari Jumaat, dengan niat sunnah Nabi SAW. Jumaat
sunat mandi, kita pun mandi. Walaupun kecil, urusan mandi di hari Jumaat, tapi pahala dia kita tetap perolehi sebab kita ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tiap-tiap kejahatan, sungguhnya tiap-tiap kejahatan ialah sebab menyalahi dan bid'ah, yakni mengada-ngadakan yang tiada pada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiap-tiap kejahatan, sesungguhnya tiap-tiap kejahatan tu sebab kita menyalahi dan bid'ah, yakni mengada-ngadakan hak tiada pada sunnah Nabi. Hak Nabi tak pernah buat, hak Nabi tak pernah kerjakan, kita pergi buat. Memanglah dia panggil benda salah. Nabi tak pernah minum arak, kita minum arak. Nabi tak pernah berzina, kita berzina. Nabi tak pernah berjudi, kita berjudi. Nabi tak pernah mencuri, kita mencuri. Nabi tak pernah berbohong, kita berbohong. Maka setiap perbuatan-perbuatan yang menyalahi daripada Nabi SAW dipanggil benda tu benda kesalahan, kejahatan, kesilapan, dosa. Sebab Nabi tak akan buat benda-benda dosa. Nabi tak akan buat benda-benda maksiat. Kalau kita buat benda hak Nabi tak pernah buat, kalau kita lakukan benda hak Nabi tak pernah lakukan daripada amalan maksiat, maka kita dapat dosa, dapat maksiat. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Falyahzaril ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum azabun alim." Falyahzaril ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum azabun alim. Maka hendaklah takut olehmu, kata Allah Ta'ala dalam Quran, maka hendaklah takut olehmu akan mereka yang menyalahi mereka itu daripada suruhnya Allah, bahawa mengenakan mereka itu fitnah, atau mengenakan akan mereka itu azab yang pedih. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, falyahzar, maksudnya maka hendaklah mu takut akan mereka yang menyalahi mereka itu daripada suruh Nabi. Suruhnya sini maksudnya suruh Nabi. Orang hak menyalahi hak Nabi suruh, dia tak buat. Hak Nabi larang, dia buat. Hak Nabi tak bagi buat, dia pergi buat. Hak Nabi suruh buat, dia tak buat. Ini orang yang menyanggah, menyalahi apa yang disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mu kena takut orang hak macam ni, hak menyanggah setiap apa hak Nabi suruh. Takut benda, takut bahawa mengenakan mereka itu fitnah. Apa maksud fitnah? Fitnah ni macam-macam lah. Kena kat orang, sebab kita tak ikut cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab kita tak ikut ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan kita tahu benda tu Nabi suruh buat. Sedangkan kita tahu benda tu Nabi larang kita buat, tiba-tiba kita buat. Hak ni Nabi suruh buat, kita tak nak buat. Orang hak jenis macam ni, kata Tuhan, mu kena ingat, mu kena takut orang macam ni, bimbang, akan kena kepada mereka tu fitnah. Tu fitnah. Macam mana fitnah ni? Bimbang. Itu orang yang belajar ilmu agama, dia tak beramal dengan ilmu agama, menjadi fitnah kepada masyarakat. Bimbang. Orang yang belajar ilmu agama, tahu bab agama, tapi dia tak beramal. Dia buat cara macam orang yang jahil, semayang bandak, sedangkan dia tahu kalau tak semayang ban ni, dosa dia berat, dosa besar. Lepas tu pula mak ayah dia tak hormat. Dia derhaka kepada mak ayah dia, sedangkan dia tahu dalam kitab dia sebut, dalam hadis Nabi dia sebut, orang yang menderhaka kepada ibu bapa dosanya besar. Dia tahu haramnya arak, dia minum juga. Dia tahu haramnya judi, dia lakukan juga. Dia tahu haramnya hukum bercampur, ikhtilat dia panggil, bercampur dengan bukan mahram dia, bukan adik-beradik dia, orang lain, bercampur laki perempuan, tanpa ada sempadan. Dia tahu benda tu haram, dia buat juga. Dia tahu tengok benda-benda yang tak molek dalam internet, dalam YouTube, dalam Facebook, benda yang tak mendedahkan aurat,
Benda yang maksiat dia tahu, benda tu haram, dia tengok juga. Sedangkan dia tahu, dia belajar, dia dengar benda tu haram, dia buat juga. Kata Allah Subhanahu Taala, orang ni kita bimbang, mau kena ingat, bimbang akan kena ke atas mereka itu fitnah satu. Tu amaran daripada Allah Subhanahu Taala. Ataupun mengena akan mereka itu azab yang amat pedih. Na'udzubillah. Yang kedua, mau kena bimbang orang yang tak ikut cara Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyanggah dan melanggar akan suruhan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak ikut peraturan Nabi sebut, ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang ni yang kedua, Allah Taala bimbang kata mereka ni kena azab yang pedih. Azab yang pedih ni sebab ada atas dunia, secara cash Allah Taala bagi atas dunia, macam umat-umat zaman dulu. Ataupun Allah Taala beri azab yang di akhirat kelak dalam neraka. Na'udzubillah. Habis tu kita kena ingat, kita kena beringat. Walaupun kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak seperti umat-umat zaman dulu, tak seperti umat kaum Samud yang disapu oleh Allah Subhanahu Taala dengan angin rihan sarsar. Kaum Nabi Saleh yang dia Allah Taala musnahkan mereka dengan halilintar, dengan pekikan malaikat Jibril sampai mati belaka. Seperti mana umat Nabi Nuh yang ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu Taala di dalam air, di dalam banjir yang begitu besar, hatta gunung yang tinggi pun tenggelam. Kita tak seperti mana umat Nabi Musa AS yang ditenggelamkan dalam laut. Dan banyak lagi umat-umat dulu yang Allah Ta'ala musnahkan dengan sebab mereka tak ikut ajaran Nabi-Nabi mereka. Kita Nabi Muhammad ada tak? Kalau tak ikut ajaran Nabi, ada banyak. Kadang-kadang Allah Ta'ala tunjuk cash. Awak mari tsunami, awak mari longsor, tertindas dalam tanah, terkambuh dalam tanah. Dengan sebab apa? Tak ikut ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gempa bumi lah, kadang tu kena accident lah, kadang tu terbakar lah, terkambuh macam-macam. Tu semua adalah amaran-amaran daripada Allah SWT. Dan sebab apa? Sebab tak ikut ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah Taala beri peringatan, amaran kepada orang yang tak ikut ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama ada mereka akan ditimpa dengan fitnah ataupun mereka akan ditimpa dengan azab yang pedih. Itu kita, mudah-mudahan kita ni tak termasuk dalam golongan tersebut. Setiap apa yang Nabi bagi tahu, setiap apa yang Nabi ceritakan kepada kita melalui hadis-hadis dia, kita kena ikut, insya-Allah. Kita kena berpegang. Habis itu Nabi SAW sebut, man tamassaka bi sunnati inda fasadi ummati falahu ajru mi'atu syahidin. Dan satu hadis Nabi ada sebut, man tamassaka bi sunnati, siapa dia yang berpegang dengan sunnahku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah ni ada dua, macam saya sebut tadi lah. Ada sunnah wajibah, ada sunnah mandubah, ada sunnah yang wajib kita kena ikut, ada sunnah yang sunat kita kena ikut. Tak kira lah yang wajib ke yang sunat. Nabi kata siapa dia yang memegang, tu tamassak, maksudnya berpegang teguh dengan sunnahku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inda fasadi ummati, ketika kerosakan umat, maksudnya pada ketika masyarakat masa tu dah tak tak ambil kira dah dengan sunnah Nabi. Manusia masa tu, masyarakat masa tu tak ambil hal dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masa itulah kita pegang sunnah Nabi, kita ikut apa Nabi bagi tahu. Kita pegang, kita ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan pada masa tu masyarakat dah kucak-kacir dah. Tak ikut dah ajaran Islam, tak ikut dah ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sebut falahu ajru mi'atu syahidin, maka untuk dia, kata Nabi, pahala seumpama 100 orang mati syahid. 100 orang mati syahid, pahala dia boleh ke dia seorang? Dia tak mati pun, cuma dia pegang dengan sunnah aja. Orang ni mati syahid di medan peperangan seorang. Orang ni pula mati syahid di medan peperangan 2 orang, 3 orang, 4 orang, sampai 100 orang. 100 orang yang mati syahid di medan peperangan, pahala dia pahala dia boleh ke dia seorang. Faham?
pahala orang yang berpegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika umat sedang rosak, maka orang ni dia boleh pahala seolah pahala dia macam 100 orang mati syahid, pahala dia besar nak katanya. Sebab tu kita kena ingat, kita kena ulang kaji semula akan ajaran-ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, akidah kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana akidah ahli sunnah wal jamaah. Jangan kita selewengkan akidah kita dengan akidah yang tak benar, akidah yang batil, akidah yang terpesong. Mudah-mudahan kita termasuk dalam orang yang berpegang dengan sunnah Nabi SAW, dan kita mendapat 100 pahala orang mati syahid. Kita nak kumpul pahala banyak-banyak ni sebab apa? Supaya menjadi bekalan kita di hari akhirat kelak, dapat masuk ke dalam syurga Allah SWT dengan rahmat Allah SWT, supaya kita dihindarkan daripada masuk ke dalam neraka Allah SWT. Jadi rasa sekat tu dulu. InsyaAllah kita akan sambung lagi berkenaan dengan kita ni. Banyak lagi dia nak cerita kepada kita tentang akidah ni, tentang pegangan hak wajib kita kena tahu. InsyaAllah dekat tu dulu. Kalau ada tak ada apa-apa, kita akan sambung lagi pada esok hari, malam esok. Tak ada apa-apa dekat tu dulu. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Rabbana atina fid dunya akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.